Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada bersama saya di dalam channel YouTube saya Syihabuddin Ahmad. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng yang berada di sebelah butang subscribe itu. Insya-Allah ia dapat memudahkan kita di dalam perkongsian ilmu-ilmu agama. Insya-Allah. Sahabat-sahabat, beberapa hari ini saya dapat satu video berkaitan tentang wali pencuri. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Dan jangan sekali-kali kita nak judge diri kita. Maksudnya kita merasakan aku tak layak. Jangan cakap gitu. Pula dah. Kita tak tahu siapa kita di pandangan Allah. Tu hari ada seorang perompak ataupun pencuri. Dia mencuri, dia tak tahu rumah tu rumah Habib, rumah ulama, rumah tok guru, rumah wali Allah. Dia pergi masuk, kemudian tengok-tengok Habib tu bangun, wali tu bangun tidur. Sebab wali tu nak mengerjakan tahajud. Memang jadi amalan wali-wali Allah takkan tinggal tahajud. Dia bangun nak semayang tahajud. Jadi pencuri ni nyorok bawah katil. Jadi pencuri ni harap-harap tok wali ni semayang 2 rakaat, lepas tu tidur balik boleh dia keluar. Tengok-tengok kawan tu tak berhenti-berhenti semayang. Pas semayang. Sudah, bila aku nak keluar ni, dia kata. Sebab dia semayang depan katil tu, kawan tu nyorok bawah katil. Lepas tu tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia semayang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Cerita ni nampak macam kalau Wahabi dengar memang dia marah lah. Tapi ni diceritakan oleh guru pada guru. 2 orang ni, ada 2 orang daripada 2 tingkat terbang masuk dalam rumah dia. 2 orang. Mungkin wali jugalah. Jadi ada 3 orang dalam bilik tu. Campur pencuri tu 4 orang lah. Dia duduk orang katil. Jadi 2 orang ni pergi mengadu kat Habib ni. Kata, ya Syekh, kita ada satu masalah. Apa masalah? Baru-baru ni kita kematian seorang wali geng kita lah, wali Abdal 40. Jadi jumlahnya tinggal 39. Jadi kita nak lantik siapa untuk menggantikan tempat dia. Ganti tempat wali ke-40 tu. Sebab wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Allah akan pilih. Sebab kan wali yang dia orang rujuk ni, Habib ni, dia adalah ketua segala wali. Dipanggil Sultanul Aulia. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Maka dirujuk pada dia, siapa yang layak dalam ramai-ramai. Kata Habib tu, apa yang susahnya? Benda ni benda senang. Siapa dia kata? Ni pencuri yang bawah katil aku. Dia tahu dari tadi, dia tahu masa dia semayang, dia tahu dah. Tapi dia biar je kawan tu. Lepas tu dia kata, pencuri keluar kau. Pencuri tu pun keluar pelan-pelan. Katanya, kamu nak jadi wali? Kalau ikut memanglah nak, tapi siapalah. Boleh tanya macam tu. Sekarang taubat dulu dia kata. Kemudian kamu ikut amalan-amalan kerohanian yang aku ajar. Akhirnya dia ikut, memang dilantik ni jadi wali. Jadi wali dia. Sebab tu pengajaran kita dapat sini, jangan pandai-pandai nak judge kita siapa. Kita tak tahu, mungkin background kita banyak teruk atau sebagainya, tapi tak mustahil kalau Allah nak angkat makam kita di satu kedudukan yang mulia, yang rapat di sisi Allah. Tinggal lagi kita kena buktikan dulu kita kasih pada Allah. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Kita berikan reaction sikit daripada video berkenaan. Pertama, Ustaz Syakir Nasuha ini sebut, dia cerita, dia kata kalau Wahabi dengar, diorang memang akan marah lah. Sedangkan pada pandangan saya, siapa sahaja pun yang mendengar dan masih meletak akal fikiran dia dekat satu tempat dengan mengikuti disiplin-disiplin dalam ilmu agama, mereka akan faham, mereka pun akan tahu bahawa cerita ini memang cerita kartun. Tapi Ustaz Syakir dia nak backup, dia pun kata ini adalah cerita daripada guru. Sedangkan dia patut sebutkan siapakah guru-guru itu sehingga kita boleh tahu adakah ia diambil daripada orang jujur atau ia diambil daripada riwayat orang bohong, kaki bohong
daripada kaki bohong dan disampaikan kepada orang yang tidak ada pengetahuan berkaitan tentang penilaian ilmu riwayat. Itulah disiplin kita yang kita belajar di dalam sekolah-sekolah kita belajar di dalam pusat-pusat pengajian kita. Inilah juga yang disebutkan di dalam disiplin mengambil riwayat. Kita dilarang untuk terima semua perkara yang kita dengar. Apatah lagi jika cerita itu adalah cerita-cerita pelik seperti yang kita dengar daripada Ustaz Syakir Nasuha ini. Ini disiplin yang diajarkan oleh agama kita. Kita adalah satu agama yang cukup-cukup berdisiplin dan kita perlu mengamalkan disiplin berkenaan. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu berkaitan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila kita mendengar sesuatu, kita kena hati-hati sebelum kita percaya. Ayat 36 surah Al-Isra ini perlu digabungkan dengan hadis Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tama'ninatun wa innal kadhiba raibatun." Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang kamu tidak ragu. Sesungguhnya kebenaran itu mendatangkan ketenangan, manakala penipuan itu mendatangkan kepada keraguan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Penjelasan panjang berkaitan tentang hadis ini anda boleh buka pada muka surat 117 daripada buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi yang saya pegang ni. Anda boleh dapatkan buku ni dekat Shopee, dekat Lazada ataupun dekat link yang saya letakkan dekat bawah. Ada promosi harga yang sesuai untuk anda dapatkan hari ini. Jadi apabila ada orang pelik dengan kisah yang dibawakan oleh Ustaz Syakir Nasuha tadi, ia bukan membawa maksud dia itu Wahabi, tetapi tanda dia telah mengikuti disiplin ilmu agama, iaitu dia merasa syak dan tidak tenang apabila mendengar sesuatu cerita yang boleh jadi cerita itu bohong dan tidak benar. Disiplin kedua pula, jangan sampaikan sesuatu yang belum pasti sekalipun yang menyampaikan itu adalah orang baik dan kaki masjid. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah ingatkan, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap, digelar sebagai pembohong, pendusta apabila dia ni jenis menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi telah terbukti di dalam video-video kita yang banyak sebelum ni, video-video reaction kita, ramai ustaz-ustaz kita tak study dan tak jujur. Sampaikan hadis yang ada dalam kitab pun diselewengkan. Apatah lagi kisah wali terbang dan wali pencuri versi Ustaz Syakir Nasuha ni. Boleh jadi ia juga termasuk di dalam isu-isu berkenaan. Kedua, kalau diikutkan cerita ustaz ini, orang membayangkan wali-wali ini adalah manusia yang mempunyai super power dan bertugas untuk mengawal dan juga menjaga dunia ni. Dalam bahasa orang hari ini, mungkin mereka akan bertanya dan mempersoalkan, wali-wali ini dia geng Marvel ke, dia geng DC, geng Superman ke, geng Captain America, The Incredible Hulk ataupun The Flash. Kerana seolah-olah wali ini mempunyai tugas yang sama, bekerja menjaga dunia daripada makhluk-makhluk perosak di atas muka bumi, daripada kalangan manusia dan alien. Sedangkan kefahaman yang tulen berkaitan wali tidaklah begitu. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Qatrul Wali ala Hadis Al-Wali, mereka yang dihitung sebagai wali Allah mestilah daripada kategori orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah yang diturunkannya, para rasul dan takdir yang baik dan juga buruk seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ini meninggalkan apa yang dilarang serta memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini baru layak digelar sebagai wali Allah. Dan sesiapa yang bersikap sebaliknya, maka mereka itu bukanlah daripada kalangan wali Allah, bukanlah tergolong dalam naungan Rahmaniyah, rahmat Allah. Bahkan mereka ini tergolong di dalam syaitaniyah, tipu daya syaitan, geng-geng syaitan, wali-wali syaitan. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Qatrul Wali ala Hadithul Wali, jilid pertama, muka surat 256. Kedua, itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah, adakah manusia boleh belajar untuk menjadi wali? Ya, kita boleh belajar untuk menjadi wali. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar tentang agama kita. Kerana seperti
seperti mana yang disebutkan tadi, wali Allah ialah yang menyempurnakan keimanan kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar, bahkan keseluruhan ajaran Islam. Bahkan kita sentiasa diseru untuk beriman dan bertakwa, sekalipun kita tidak diseru untuk menjadi wali. Boleh jadi kita semua ni adalah wali Allah kerana kita telah beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Surah Yunus 62-63. Jadi ini membuktikan tentang sifat sebenar wali Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ikut wali dalam keadaan kategori ini. Dia bukan cerita dongeng, dia bukan cerita merapu. Wali Allah ialah orang yang telah disebutkan Allah, yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jangan lupa dapatkan buku Al-Wafi Syarah Hadis 40. Baca berkaitan tentang penjelasan pada muka surat 117 pada isu mengambil yang diyakini dan meninggalkan syubhat. Dalam buku Hadis 40 ni banyak anda boleh dapatkan pengetahuan berkaitan tentang perkara-perkara asas dalam agama, dan dia telah menjelaskan tentang 42 hadis yang paling penting sebagai seorang Muslim untuk faham. InsyaAllah hang baca buku ni jadi wali insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang super thanks di bawah untuk support projek-projek memandaikan umat dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.